Kata kamu bohong. Alright, hello, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat dan bersemangat untuk ikuti satu lagi sesi live pada malam ini, di mana pada malam ini saya akan kongsikan apa yang terjadi hari ini, iaitu mengenai kesilapan semasa temuduga. Okay, ini adalah hasil daripada saya punya pemerhatian hari ini. Okay, sebab hari ini saya ada buat beberapa proses temuduga yang berlangsung, okey, dan adalah beberapa perkara yang berlaku dan sesi itu berlangsung agak tidak lancar lah, okey. So malam ni saya akan kongsikan kepada anda mungkin 3 hingga 5 kesilapan yang biasa dilakukan oleh candidates bila mereka datang ke temuduga. Okay, tapi sebelum tu, sebelum saya kongsikan mengenai kesilapan-kesilapan yang berlaku semasa sesi temuduga ni, saya mohon kepada anda yang baru saja join, baru ikuti sesi live pada malam ini, tolong please double tap, okay? Tolong sentiasa double tap skrin anda, send love, okay? Send mini love kepada saya, double tap skrin anda supaya video pada malam ni menjadi trending. Okay, selamat datang kepada anda yang baru saja join. Mungkin bagi pada anda yang belum kenal saya, nama saya adalah Megat Syafrizul. Saya adalah career consultant ataupun career coach untuk Empire Kerjaya, di mana saya berbimbing ramai pencari kerja untuk improve dari segi pencarian kerja mereka. Sebab itu saya juga melakukan membantu banyak company untuk mengambil pekerja, di mana kami juga membuka satu recruitment agency, di mana kami bantu banyak company, terutamanya SME, small medium enterprise, untuk mencari pekerja. Sebab kebanyakan majikan ni, mereka tahu buat bisnes, mereka tahu buat marketing, mereka tahu buat sale, tapi bila melibatkan pemilihan pekerja ni, kebanyakan ni agak kurang. Ada yang tak tahu macam mana nak interview candidates, ada yang tak tahu macam mana nak pilih candidates. Itu antara perkara yang saya bantu. Saya bersama tim saya bantu mereka ni, pemilik bisnes ni, untuk memilih pekerja. Okay, so kepada anda yang mungkin ada company, ada kenalan yang ada company dan sedang mencari pekerja, mungkin anda boleh recommend kepada saya. Alright. Okay, berbalik kepada topik pada malam ini, iaitu berkaitan dengan kesilapan semasa temuduga. Okay, bila kita dipanggil untuk ke satu sesi temuduga, kita sebenarnya sudah sebelah kaki dapat untuk masuk bekerja di situ. Sebab sebelum anda datang ke sistem temuduga ni, sebenarnya sebelum tu ada banyak proses yang berlaku. Okay, dia bermula dari saat anda hantar resume kepada majikan. Okay, sebab selepas majikan ataupun recruiter terima resume anda, perkara pertama yang mereka akan buat adalah buat screening. Okay, screening dia bermaksud recruiter ni dia akan lihat resume anda, dan dia akan cuba scan ada tak keyword-keyword yang dia nak tu ada dalam resume anda. Okay, contohnya dalam iklan kerja kosong, dia letak jawatan ini perlukan skill A sebagai contoh. Okay, so of course bila dia tengok resume anda, dia cuba cari skill A dalam resume anda. So kalau tiada perkataan skill A ni dalam resume anda, so secara automatik dia tak perlu nak go through banyak, dia terus letak di tempat yang rejected. Okay, so dia ada dua, biasanya bila anda hantar resume ni, sama ada secara manual by printer ataupun email. Okay, dia akan ada dua folder, satu folder shortlisted, satu lagi folder rejected.
Okay, so mana-mana resume yang tiada keyword yang dia nak cari ni, automatic dia letak dalam folder rejected. Okay, so sebab biasanya bila kita buat sesuatu job opening kan, sesuatu job iklan ni, ratusan yang akan memohon. Sebab sekarang ni memang ramai yang sedang mencari kerja, dan kerja pun agak limited. Okay, sebab tu ramai calon. So mereka tidak akan buang masa untuk baca daripada atas sampai bawah, kiri kanan, tak ada. Dia just scan je, dia just secara pantas dia scan, ada tak apa tu keyword ni dalam resume tu. Kalau tak ada, terus letak rejected. Pada dia tak ada masa nak go through semua. Ada juga setengah company dia menggunakan sistem ATS. Okay, ATS, mereka Thailand, Singapore, apa, automated system. Okay, biasanya bila company gunakan ATS ni, dia lebih cepat lah. So semua resume anda yang anda hantar cara elektronik tu, email dan sebagainya, dia akan scan one by one. So scan ni pun lagi teruk. Dia akan terus extract keyword tu. Kalau tak ada, dia terus tolak. Mana yang ada, dia masuk dalam folder shortlisted. Okay, tu je perkara pertama. Kemudian step yang kedua, dia akan bila dia dah asingkan mana yang rejected, mana yang selected ni, dia akan go through pula yang shortlisted ni. Dia pilih, dia akan cuba call anda, dia akan hubungi anda, akan buat sesi screening. Di mana sesi screening ni, dia akan phone interview dulu. Dia nak verify betul nama anda ni, betul tak anda apply tempat ni. Sebab pernah terjadi kandidat ni biasalah mereka apply kerja di banyak tempat. Okay, ada yang apply lebih daripada 20 tempat at the same time. Okay, so bila kita call kandidat ni, biasanya ada yang terlupa. Ada yang tanya kita balik, maaf tuan, saya apply kat mana apa nama jawatan ni apa nama company ni so itu yang biasa terjadi. Okay, dan semasa itulah, kalau anda tanya balik, kalau anda lupa je anda apply di situ, itu memang of course anda lupa je. Anda tanya, ya ke, betul ke saya pernah apply di sini, secara automatic boom, rejected. Okay, rejected. Sebab sekarang ni kita ada banyak pilihan, kita ada banyak kandidat yang nak call. Kita takkan nak layan yang lupa, yang tak berapa serius ni. Kan, lebih baik kita fokus yang serius, yang betul-betul ingat di company apa yang dia mohon tu. Kan, so bila ada yang ingat, tak ingat ni, yang tak ingat tu automatic kita reject. Yang ingat kita pergi ke second stage, iaitu interview. So maksudnya bila anda dah dipanggil ke interview ni, bermaksud anda ni betul-betul orang yang terpilih. Maksud anda ni dah separuh kaki sudah dapat kerja. So semasa sesi interview lah peluang anda untuk memastikan lagi sebelah kaki masuk. Itu dia punya gambarannya secara grafik. Situasi kalau anda dipanggil ke temuduga. Sebab tu saya selalu titik beratkan, saya selalu ingatkan, anda kena make sure anda kena score betul-betul, anda kena jual diri anda betul-betul semasa sesi temuduga. Okay, itu saja cara untuk anda memastikan anda dapat tawaran bekerja di situ. Okay, ingat Masa temuduga, anda kena pastikan anda betul-betul jual diri, betul-betul kena explain sehabis baik yang anda ni boleh bekerja di situ. Hai Luna, Waalaikumsalam Luna. Okay, apa khabar? Saya baru terima awak punya resume dan awak punya transkrip. Terima kasih. Nanti saya akan tengok dan saya akan bagi carakan kepada awak apa yang awak boleh improve dari segi awak punya resume. Okay, bagus Luna, bagus. Saya suka semangat awak. Okay, balik tadi kan. So kepada anda yang nak tahu apa sebenarnya yang berlaku semasa temuduga ni, dan anda kena make sure anda kena betul-betul score, betul-betul
tunjulkan diri anda semasa temuduga. So kalau anda join saya punya live pagi tadi, saya ada terangkan bagaimana cara anda untuk make sure interviewer ni ingat anda. Sebab daripada puluhan ataupun mungkin 5 orang yang dia panggil tu, biasanya 5 orang ni kan, dia punya kelulusan, dia punya pengalaman, dia punya kemahiran ni akan lebih kurang. So macam mana anda nak stand out daripada 5 orang ni? Anda nak nampak macam anda shining tau, macam anda berkilauan. Sebab bila kita nak pilih kan, ibaratkan di pasir tepi pantai, anda nak pilih satu batu permata, satu diamond yang berkilauan. So tentu anda akan tengok mana yang bersinar dari jauh, of course anda ambil tu kan. So sama yang sesi temuduga. Daripada 5 kredit ni, kita nak pilih yang terbaik, yang bersinar, yang cemerlang. So salah satu cara untuk anda memastikan recruiter ni nampak anda ataupun hiring manager ni nampak anda adalah dengan sebelum ke sesi temuduga, anda kena call dia, kena call hiring manager, kena call company tu, berkenalan dengan dia, tanya dia, maaf tuan, boleh saya tahu apakah tuan punya expectation untuk jawatan ini, apakah bakal tugas saya, dan apakah saya perlu buat persediaan untuk datang ke temuduga. So bila anda dah buat pengenalan sebelum datang ke temuduga, secara automatik interviewer ni akan ingat anda. Ingat, oh budak ni lah yang make effort to call me before the interview. Budak ni lah make effort to ask me what to expect, what to be prepared before the interview. Kan? So dia akan ingat budak ni lah yang make extra effort, yang ada semangat yang nak tanya, betul-betul berminat nak kerja. So automatic anda dah ada ikatan di hati dia. Dia akan rasa kagum dengan anda. Itu salah satu cara bagaimana anda boleh pikat hati penemuduga. Sebenarnya saya ada lagi 8 cara. Saya ada lagi 8 cara bagaimana anda boleh outshine, bila anda boleh bersinar berbanding 5 kandidat lain. Yang 8 ini saya akan share kepada anda dalam kelas yang saya akan adakan pada hari Ahad ini, 1 Januari 2023 jam 10 pagi. Kelas ni saya namakan sebagai Rahsia Kerjaya Berjaya. Rahsia Kerjaya Berjaya. Sekejap bagi saya pecahan untuk promote kejap. Tadi saya akan explain mengenai temuduga. Sekejap Sesi ni Rahsia Kerjaya Berjaya saya adakan pada 1 Januari ini jam 10 pagi. Di mana dalam sesi ini ada 4 perkara yang akan saya share kepada anda. So antara perkara yang akan saya share adalah, pertama adalah dari segi resume. Seperti yang saya beritahu di awal tadi, resume ni anda kena make sure anda first pikat hati recruiter. Sebab dia akan baca resume anda dan untuk scan, make sure resume anda ni related dengan apa yang dia cari. So resume ni adalah perkara yang pertama yang anda kena make sure hebat. Anda make sure kena outshine berbanding dengan orang lain. So saya akan explain kepada anda, saya akan semak resume anda. Saya akan make sure resume anda tu adalah yang terbaik, yang lengkap, cukup sifat untuk anda hantar kepada majikan. Itu dalam sesi yang pertama, iaitu resume. Saya akan semak resume anda secara live. So anda perlu hantar anda punya resume kepada saya dan saya akan semak resume anda. Kemudian dalam sesi yang kedua, saya akan bercakap mengenai temuduga. Saya akan buat sesi mock interview, di mana saya akan tanya anda beberapa soalan in English and in Malay, dua bahasa, dan saya akan bantu anda untuk perbaiki jawapan anda semasa temuduga. Dan dalam sesi temuduga ni juga, sesi kedua ni, saya akan share kepada anda
bagaimana anda boleh pikat hati majikan tu sebelum sesi temu duga supaya dia ingat anda. Tadi saya share satu, nanti dalam kelas ini saya akan share lagi balance dia, supaya anda ni datang ni kita macam dah confirm dapat lah. Ibaratkan kan, ibaratkan anda confirm dapat sebab anda dah berkenalan dengan dia, anda dah bina hubungan, anda bina engagement dengan dia sebelum datang ke temu duga. Itu dalam sesi yang kedua. Dan sesi yang ketiga, saya akan explain kepada anda mengenai profil LinkedIn. Okay, LinkedIn. Saya tahu ramai daripada anda ada profil LinkedIn, tapi saya yakin ramai yang tak tahu macam mana nak guna. Sebab antara kelebihan yang ada di LinkedIn adalah anda boleh dapat panggilan temu duga tu dengan cepat. Okey, sebab kalau anda hantar resume, anda yang cari majikan, tapi dalam LinkedIn ni majikan cari anda. Dia akan notice anda kalau anda ada profil yang hebat. So nanti saya akan bantu untuk improve anda punya profil di LinkedIn ni, supaya anda boleh tarik majikan untuk invite anda datang ke temu duga, maupun mungkin invite anda terus dia offer. Kalau profil anda tu betul-betul cantik, betul-betul menarik perhatian. Sebab pernah jadi in one of my student, okay, saya bantu dia untuk improve dia punya profile LinkedIn. Dalam masa 2 minggu dia dah terus dapat offer letter. Terus dapat offer untuk bekerja, bukan offer untuk interview, offer untuk bekerja hanya dengan improve profile di LinkedIn sahaja. So itu yang akan saya share lah dalam kelas pada hari Ahad ini, 1 Januari 2023 jam 10 pagi. So saya harapkan kalau anda sekarang ni tercari-cari peluang pekerjaan, tercari lagi kerja, tak tahu nak kerja apa, tak tahu nak pergi mana, mungkin anda graduate engineering, graduate daripada elektronik, mekatronik dan sebagainya, anda tak tahu nak kerja apa, saya mohon kepada anda, cuba kelas ni, cuba join kelas ini. Bila kelas ini saya akan buat menggunakan online, menggunakan Zoom meeting. Kelas ini kelas online, so anda tak perlu nak datang ke office saya. Anda join kelas online di rumah anda. Saya akan bagi nanti sebagai link, so anda boleh join secara live pada hari Ahad ini, 1 Januari jam 10 pagi. Wolf, betul. Wolf boleh tengok apa yang Luna inform tu. So Luna dia dah daftar pagi tadi. So Wolf, kalau awak nak join, awak boleh check di profile Empire Kerjaya. So nanti situ ada link untuk awak daftar ke kelas Rahsia Kerjaya Berjaya. So kepada anda yang lain nak daftar kelas ni, saya invite anda daftar sekarang, sebab kelas ini memang terhad, dia limited kepada 100 orang sahaja. Okay? So memang dia cepat penuh. So kalau nak daftar, klik link ada di bio dan daftar sekarang. Daftar malam ni juga, jangan tunggu. Sebab kalau anda tunggu, nanti kelas penuh, dah terlepas. Okay. So pada yang lain, anda boleh terus klik link di bio untuk daftar kelas Rahsia Kerjaya Berjaya. Okay. Alright. Okay, ada tak soalan nak tanya sebelum saya mulakan topik pada malam ini, iaitu berkaitan dengan kesilapan semasa temu duga. Okay, perkara berkaitan dengan kesilapan ni, inilah hasil daripada saya buat interview pagi tadi. Ada beberapa orang lah yang saya interview, dan saya nampak mereka ada similarity, ada persamaan bila dari segi kesilapan ni. Okay, so nanti anda tengok, saya akan share. Okay. Like baru 500. Okay, jom double tap. Okay, double tap screen anda. Okay, double tap. Okay, tolong bantu saya untuk double tap screen anda. Make sure at least dapat 1000 lah kan, paling kurang pun. Boleh ada semangat lah sekarang, semangat 1000. Baru best nak share. Okay, selamat datang kepada anda yang baru saja join. Bagi yang mungkin tak kenal saya, nama saya adalah Megat Syafrizul. Saya adalah career consultant untuk Empire Kerjaya, right? Di mana saya membantu ramai pencari kerja, job seeker seperti anda untuk tahu apa sebenarnya yang mereka boleh improve dari segi carian kerja. Ramai yang saya kenal
mereka tak tahu nak kerja kat mana. Kebanyakan ni daripada student engineering lah. Engineering macam-macam, elektronik, mekatronik, ada yang safety pun. Ramai yang dah graduate tapi tak tahu nak kerja kat mana. Sebab sekarang ni memang agak sukar lah kalau nak cari kerja elektronik ni. Tapi ada cara dia yang saya akan bantu anda untuk improve anda punya resume tu. Itu permulaan. Okay, selepas resume cantik, baru anda boleh improve anda punya sesi temuduga. Okay, alright, jom saya share apa yang dalam ni alright. Okay, jom, kesilapan semasa temuduga. Okay, kesilapan bila hadiri temuduga. So, saya harapkan anda take note. Saya share 3 perkara tadi. Mungkin nanti saya akan tambah lagi mungkin 2 lagi point untuk anda. Sebab saya nak sebenarnya bila anda pergi temuduga, anda dapat terus. Sebab rugi. Peluang untuk dapat temuduga ni tak susah, tak senang nak dapat. Okay? Sebab tadi saya dah explain proses sebelum temuduga tu ada banyak sebenarnya dari segi pemilihan resume. So bila anda dah dapat interview ni, bermaksud anda dah half leg, separuh kaki dah dapat. So ada dalam sesi temuduga nanti anda kena make sure lagi sebelah kaki masuk. Itu je. Right. So perkara pertama yang anda jangan buat kalau hadiri temuduga adalah image kurang profesional. Ini top. Okay, kalau anda tak mungkin anda ingat benda ni benda yang klise, benda yang biasalah, image ni semua orang tahu nak pergi interview kena pakai kemeja, kena pakai tie, kena pakai seluar slack, kena pakai kasut kasut kulit kan, kasut yang yang kilat tu kan. Anda ingat anda bukan anda assume begitu. Tahukah anda secara realitinya image ni ramai sebenarnya buat silap. Okay, alright, untuk kata anda petang tadi saya ada invite lebih kurang 6 orang datang ke temuduga 6 candidates datang interview petang tadi dengan saya. Okay, daripada 6 ni, okay, tahukah anda 4 orang tak pakai proper. Okay, tak pakai baju proper. Yang pertama, perempuan. Okay, perempuan ni dia datang temuduga, dia tak tahulah apa dia punya mindset, pakai baju ketat-ketat. Okay, terbunjul sana, terbunjul sini kan. Apa? Ingat datang interview ni nak pergi clubbing ke apa? Kan? Okay, bila seorang perempuan kan, bila datang ke temuduga, make sure pakai baju yang sopan. Okay, kalau bagi perempuan Melayu mungkin boleh pakai baju kurung yang sopan, yang longgar, jangan yang ketat. Okay, bagi yang bukan Melayu, bukan Islam, anda boleh pakai blouse dan sebagainya, tapi make sure sopan, bukan yang seksi. Okay, ini yang terjadi petang tadi. Ada 2 orang kandidat ni, perempuan datang pakai baju terlalu seksi. Okay, dia terlalu ketat. Saya tak pasti kenapa, apa yang difikirkan. Okay, yang menyebabkan dia datang interview pakai sebegitu. Okay, so kepada anda kaum wanita yang sedang tonton live pada malam ini, tolonglah datang ke temuduga, pakailah proper, pakai baju longgar, jangan terlalu ketat yang menyebabkan orang nampak tak selesa bila bercakap dengan anda. Okay, alright, itu dari segi perempuan. Bagi lelaki pula, bila datang temuduga, tolonglah jangan pakai jeans. Jangan pakai seluar jeans. Okay, seluar jeans tak kira blue black ke hitam ke, tak sesuai. Memang sangat-sangat tak sesuai nak bawa ke temuduga. Okay, jeans, seluar kakis, betul memang tak sesuai. Dia untuk temuduga, anda perlu pakai seluar slack. Okay, untuk lelaki, seluar slack, seluar yang rasmi. Untuk datang ke temuduga, seluar yang tahu slack kan. Itu seluar untuk lelaki lah. Baju, pakai baju kemeja. Kalau pakai tie bagus, kalau tak ada tak apa.
Okay, yang penting baju kemeja, seluar selek dan kasut yang kulit lah, yang berkulit kan, bukan kasut sneakers. Okay, bukan sneakers, bukan sport shoe. Okay, so bagi lelaki lah. Lelaki ni biasa dia kurang sikit masalah sikit pakaian ni, yang biasanya perempuan. So tolonglah perempuan, ke wanita, bila datang ke temu duga, tolonglah pakai yang sopan. Okay, sopan. Saya dah repeat berkali-kali, pakai baju sopan bila datang ke temu duga. Baju yang longgar, bukan baju ketat, bukan baju yang terlalu singkat dan menyebabkan sesi temu duga tu orang tak selesa untuk tanya soalan. Alright, itu dari segi image anda semasa ke temu duga. Okay, so tolong saya repeatkan lagi. Untuk kaum wanita, pakai baju sopan. Untuk lelaki, jangan pakai sneakers, jangan pakai sport shoe, jangan pakai seluar jeans untuk ke temu duga. Tak kira lah level mana pun, level eksekutif ke, level entry level ke, jangan pakai seluar jeans untuk datang ke temu duga. Sangat tak sesuai. Okay, alright, ada tak soalan berkaitan dengan image, berkaitan dengan pemakaian temu duga? Dan selalu saya ingatkan, kalau bagi lelaki kalau ada yang berjanggut, ada yang misai tu, kalau boleh trim. Okay, trim bagi nampak kemas. Jangan nampak macam terlalu berserabut sangat. Okay, macam tak terurus tu. Trim bagi nampak kemas. So untuk perempuan, make up pun jangan terlalu over sangat. Yang pakai yang light saja. Kita bukan nak pergi kahwin, kita nak datang ke temu duga. So make up tu biar yang light saja, yang lembut saja. Okay, alright. Ada tak soalan tanya berkaitan image? Faham image? So tolong saya repeat sekali lagi, tolong jaga image datang ke duga. Ini termasuk ini termasuk untuk interview online. Okay, sekarang ni interview online ni perkara biasa. Okay, anda kena jaga pemakaian termasuk interview online. Interview online, walaupun anda duduk rumah, walaupun anda interview dari rumah, make sure anda pakai yang kemas. Bagi lelaki pakai kemeja, yang perempuan pakailah baju yang sesuai, yang nampak kemas lah. Strawberry puff, kalau boleh biarlah make up. Okay, biar make up nampak, dia pakailah bedak sikit kan. Jangan nampak terlalu pucat sangat. Okay, sebab perempuan dia kena macam nampak berketerampilan semasa datang ke temu duga. Okay, betul. Puan Abdul cakap, kalau tak make up dalam, kalau dalam Zoom, dalam nampak dalam online ni nampak pucat. So nampak pucat ni nanti macam hantu pula nanti kan. Dia hantu pula. So tak sesuai. So at least pakai yang make up yang simple dah cukup. Strawberry puff. Ya betul. Color pun penting. Warna baju pun penting. Warna baju pun penting. Biarlah pakai baju yang warna yang matching. Okay, jangan terlalu terang, jangan terlalu macam striking sangat. Menyakitkan mata bila kita interview. Baju kurung. Okay, baju kurung strawberry puff boleh. Okay, boleh. Baju kurung tak ada masalah, boleh, no problem. Tapi baju kurung tu bila pakai baju kurung, make sure dia bunga-bunga tu kan, bunga-bunga yang kecil dengan bunga besar. Okay, bunga-bunga yang kecil tu yang saya tak tanya contoh dan tunjuk. Okay, dia ada baju kurung, dia ada yang bunga-bunga tu kan. Bila bunga-bunga yang kecil. Yang paling elok baju kurung warna plain, warna kosong. Itu yang terbaik lah. Okay. Dan bercakap pasal baju kurung ni, kan, bila pakai baju kurung, tolong jangan pakai blazer. Jangan pakai baju coat pula bila pakai baju kurung, sebab sangat tak sesuai. Sebab baju kurung, baju rasmi, baju kebangsaan tanpa pakai coat, itu baju yang kebangsaan, baju kurung. Kalau anda contoh, anda tengoklah bekas Governor Bank Negara Tan Sri Zeti Akbar kan. Itu pakaian rasmi, pakaian baju kurung untuk datang ke temu duga.
Okey. Strawberry puff. Kalau nak pakai blazer, pakai dengan baju blouse ataupun kemeja. Itu untuk yang pakai blazer lah. Tapi untuk baju kurung memang memang pakah. Memang tak selesai untuk baju kurung. Okey, strawberry puff boleh blazer pakai dengan kemeja ataupun pakai dengan blouse. Okey. Alright. Okey, seterusnya nombor 2. Jangan pula terlalu ramah. Okey, jangan pula masuk-masuk, "Hello tuan, apa khabar?" Macam kawan-kawan dia pula kan, macam pak cik dia pula masuk. Abang kau kan masuk-masuk, "Hello tuan, apa khabar?" Macam relax lah. Jangan terlalu macam excited sangat bila ketemu duga. Lag je kan. Jangan macam terlebih cerita. Ada setengah saya jumpa bila masuk ketemu duga, bila dia tanya pasal "tell me about yourself" tu, wah, mulalah dia cerita pasal segala tok nenek, segala makcik pakcik dia kerja kerajaan ni, datuk ni semua pakcik dia kan. Itu dia terlebih cerita bila kita tanya pasal "tell me about yourself". Okay, tell me about yourself ni adalah soalan yang anda hanya perlu cerita tentang diri anda saja. Tak perlulah nak cerita pakcik ada Datuk, pakcik ada Tan Sri, anda kenal Datuk A, Datuk B. Tak perlu, tak penting. Okay, jangan terlalu expose sangat tentang diri anda semasa temu duga. Okay, hanya cerita tentang anda punya skill, anda punya kemahiran, anda punya pengalaman, anda punya pencapaian. Okay. Dia dengan terlalu ramah strawberry puff. Dengan terlalu ramah sangat. Jangan terlalu ramah. Okay. Jangan terlalu cerita pasal anda punya personal sangat. Hanya cerita pasal anda punya pengalaman kerja, cerita pasal anda punya skill. Itu yang paling bagus. Sebab anda nak jual diri, anda kena terangkan yang anda ni tahu buat apa benda. Itu lebih sesuai dengan cerita pasal-pasal lain. Okay. Ini nombor 2. Jangan terlalu santai. Okay. Ada soalan tak? Selain strawberry puff, bagus lah strawberry puff. Dari pagi, petang, malam dia ada. Bagus, saya suka. Saya suka semangat awak strawberry puff. Betul, Puan Nur Azrin. Cara duduk pun jangan nampak santai sangat. Bila duduk ni kan, dekat kerusi, anda duduk ni, kalau anda pergi ke temu duga kerja kerajaan, temu kerajaan itu anda kena hati-hati. Bila pergi temu duga kerajaan ni, temu duga kerja kerajaan, biasanya dia tak ada meja kat depan. Okay, dia tak ada meja kat depan anda. Dia biasanya ada kerusi anda di tengah-tengah, dan di depan ni ada panel temu duga. Okay, dia tak ada meja. Dia ada kerusi saja. So bila anda duduk di kerusi temu duga tu, make sure duduk dengan sopan. Okay, duduk dengan tertib. Jangan terlalu ramah sangat duduk tu. Macam kalau bagi lelaki mungkin terkangkang sini, yang macam nampak tak menghormati orang ni depan tu. Sebab orang depan tu mungkin datuk, mungkin dia punya owner syarikat kan. So kita kena hormat, duduk dengan tertib, duduk seperti duduk di pelamin. Duduk tegak duduk macam selesa lah duduk, jangan terlalu santai sangat. Okay. Pegang tangan kat belakang kepala. Betul. Okay, kalau strawberry puff, kalau sakit belakang, tak apa. Kalau sakit belakang, awak boleh cakap lah dekat panel temu duga tu, "Maaf tuan, saya sakit belakang ataupun saya sakit kaki, izinkan saya duduk seperti ini sebab saya sakit." Itu tak apa. Anda berterus terang, anda explain dekat panel penemu duga tu. Biasanya dia faham.
yang tak boleh anda tak explain, anda tak terang kepada dia, so tu nanti dia akan assume dia anda tak hormat dia. Okey. Oh, demo nak demo tak boleh. Saya pakai kain melekat. Okey. Atas dia baju kemeja, bawah kain melekat. So tak boleh nak demo. Okey. So ini cara duduk lah. Okey, saya duduk, tunjuk dia duduk kalau interview online. Kalau interview online ini situasi interview online. Bila anda interview online, make sure anda punya kamera sebegini. Dia nampak macam ni, macam saya duduk ni. Ni nampak separuh badan. Okey, nampak separuh badan. Kalau anda hadiri temuduga online. Okey, sebab ada pernah terjadi orang datang temuduga online. Okey, saya hanya nampak mata saja. Nampak mata saja. Mata saya nampak tudung saja. Ada setengah dia punya kamera ni, dia letak terlalu dekat, nampak lubang hidung. Itu tak sesuai. Strawberry puff, kenapa tak nampak semua badan? Okey. Bila interview online ni, antara sebab kita duduk terlalu jauh daripada kamera dan daripada mic ni, kita punya suara akan tenggelam, akan tak clear. Okey, sebab tu untuk temuduga online, tak kisahlah temuduga kerajaan ke, temuduga kerja swasta ke, dia nak nampak separuh badan saja. Itu level untuk kita nampak selesa bercakap dengan orang. Kalau nampak seluruh badan, nanti orang yang kita interview tu, orang yang di interview tu akan rasa tak selesa. Okey, sebab tu untuk temuduga online ni dia lebih sesuai untuk nampak separuh badan begini. Okey, nampak muka penuh dan separuh badan. Jangan letak terlalu dekat sangat. Sorry, lemak. Okey, jangan nampak terlalu dekat hingga menyebabkan nampak tak selesa. Okey. Alright. Okey, sebelum saya teruskan dengan point seterusnya, okey, bagi anda yang baru join, mungkin anda tak dengar tadi, sebab tadi di awal tadi saya ada perkenalkan satu training, training yang saya bakal buat sendiri pada hari Ahad ini, jam 10 pagi. Training saya nama Rahsia Kerjaya Berjaya, 1 Januari jam 10 pagi. Di mana dalam training ini, okey, saya akan terangkan kepada anda banyak perkara berkaitan dengan career. Okey, terutamanya yang pertama ini berkaitan dengan resume. Okey, sebab resume ni adalah perkara penting untuk anda tarik perhatian majikan, tarik perhatian recruiter untuk panggil anda ke temuduga. Kalau resume pun anda tak boleh nak pick up dia, peluang anda nak dapat temuduga tu memang hilang. Okey, so dalam sesi pertama ini saya akan review resume anda. Saya akan dedahkan kepada anda apa resume yang format terkini, format terbaru 2023, yang sesuai untuk semua jenis pekerjaan. Okey, yang paling mahal saya akan buat review resume. Saya akan tengok resume anda, saya akan bantu secara personal, one to one. Okey, dari segi macam mana nak improve, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dibuang daripada resume anda. Kemudian dalam sesi yang kedua, saya akan explain berkaitan dengan temuduga. Okey, kalau di awal tadi, antara perkara yang anda kena buat untuk temuduga ni, anda kena nampak bersinar, anda kena nampak outshine berbanding dengan kandidat lain sebelum datang ke temuduga. So saya akan share kepada anda apa yang anda boleh buat untuk pikat hati hiring manager, pikat hati interviewer sebelum datang temuduga. Okey. Dan dalam sesi ini juga, sesi temuduga ni, saya akan buat sesi mock interview, di mana saya akan tanya anda beberapa soalan yang biasa ditanya semasa temuduga dalam bahasa Melayu dan in English. So dua bahasa saya akan tanya anda.
dan saya akan bantu anda untuk repair jawapan yang anda berikan. So biasanya soalan ni bila kita tanya kandidat, mereka akan fail jawab. So itu yang saya akan bantu anda untuk improve anda punya jawapan sebelum datang ke temu duga. Dan antara yang paling mahal bagi saya yang akan saya share adalah berkaitan dengan LinkedIn. Okay, profile LinkedIn. Profile LinkedIn ni adalah satu saya tahu ramai yang ada profile LinkedIn, tapi ramai yang tak tahu guna. Ramai yang tak tahu cara sebenar guna profile LinkedIn. So saya akan tengok anda punya profile LinkedIn dan saya akan bantu untuk tegur dekat mana nak ubah, dekat mana nak buang, dekat mana nak tambah kan. So supaya bila anda update anda punya profile LinkedIn, majikan akan nampak anda dan dia akan panggil anda untuk ke temu duga. Okay, so inilah antara perkara yang akan saya share kepada anda Ahad ini 1 Januari jam 10 pagi. So bagi anda yang nak daftar, saya mohon kepada anda untuk klik link yang ada di bio Empire Kerjaya. Klik link tu dan boleh daftar sekarang. Dan hadiah istimewa kepada anda yang daftar sekarang, sepanjang saya live ini, saya akan tambah kepada anda e-book percuma. E-book yang mana e-book ni dia ditulis oleh salah seorang staff saya. Dia akan share kepada anda bagaimana dia menguruskan bekerja sambil belajar. So anda nanti boleh nampaklah macam mana dia apply kerja, macam mana dia urus masa dia. Itu good untuk anda tengok sebagai seorang fresh grad. Tengok macam mana dia urus masa. Okay, itu khas kepada anda yang dapatkan daftar kelas ini pada malam ini, sepanjang saya live sekarang. Okay, nanti saya dah habis live, tak ada dapat dah e-book tu. So anda boleh dapatkan sekarang. Klik link yang ada di bio dan terus daftar kelas pada 1 Januari ini jam 10 pagi. So ini antara perkara yang saya akan share dan saya akan bantu anda untuk improve anda punya resume, improve anda punya profile LinkedIn, improve cara anda jawab soalan temu duga. Okay, alright, jom back to the topic tonight. Okay, iaitu berkaitan dengan kesilapan. Okay, kesilapan bila hadiri temu duga. So yang pertama tadi saya share, image kena sesuai, image kena sopan. Yang kedua adalah jangan terlalu ramah sangat bila berjumpa dengan interviewer dalam bilik temu duga. Dan yang ketiga ini yang saya cukup pantang kalau saya jumpa kandidat sebegini. Dia punya cakap yang sembang terlalu besar sangat. Okey, berlagak je lebih. Okey, dia maklumlah, dia top student. Dia kalau yang dah ada pengalaman kerja, dia cerita, oh saya pernah dapat anugerah pekerja cemerlang kan. So dia punya sembang tu wah macam terlalu tinggi sangat lah kan. Tapi bila kita uji dia dengan beberapa soalan, habis lebur dia punya ego dia tu. Okay, ini pernah terjadi dalam beberapa interview yang lepas. Ada seorang kandidat ni, okay, dia top student. Setiap semester dia dapat dekan 4 flat setiap semester. Okay, cuma ada satu sem lah dia tak dapat 4 flat. Tapi sepanjang dia belajar tu 4 flat je lah. Okay, kurang satu sem je. So bila dia masuk dalam bilik temu duga tu, wah, dia mulalah cerita, oh saya ni student yang student cemerlang di tempat saya belajar dulu. Saya dapat anugerah tu, anugerah ni. So semasa intern pun saya cemerlang, dapat pujian pelbagai kan. Itu dia punya gebang lah, dia punya cerita. Tapi bila kita cuba tanya dia beberapa soalan yang related dengan bidang pengajar yang dia mohon tu, soalan simple aja, soalan yang direct to the point saja, terus tak dapat jawab, terus senyap kan. Jawab pun jawab merapu, tak apa-apa jawab tu. Okay, so
ini menunjukkan bila kita bercakap tu, janganlah terlalu lebih sangat, jangan terlalu nampak ego sangat, kan. Man-man saja, relax je, kan. Jangan terlalu over sangat dan menampakkan orang nampak tak selesa bila bercakap dengan anda. Okey, itu inilah 3 perkara yang kalau boleh anda cubalah elakkan buat. Okey, cuba elakkan. Sebab inilah sebab utama yang menyebabkan seseorang kandidat ni gagal dalam sesi temuduga. Walaupun sebenarnya interviewer tu dah minat dengan dia, dah memang nak ambil dia bekerja, tapi dengan beberapa kesilapan ni, 3 kesilapan ni menyebabkan peluang kerja dia tu hilang. Gone with the wind. Hilang begitu saja. Sayang. Okay, sayang. Anda dah anda dah labur masa anda untuk datang ke temuduga, anda dah labur masa anda untuk study pasal temuduga, tapi sebabkan mistake yang simple ni, mistake yang cannot brain ni, okey, peluang anda untuk dapat kerja tu hilang begitu saja. Okey, so ingat jangan buat this mistake supaya anda terus ditawarkan bekerja di situ, selain daripada anda buat perkara-perkara yang anda kena buat sebelum datang ke temu tu lah, kan. Anda kena outshine, anda kena pikat hati interviewer tu dengan beberapa perkara yang saya bakal share kepada anda nanti. Okay. Alright, ada tak soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Okay, since tadi saya tengok ramai yang tanya soalan, saya rasa macam best pula. Okay, maknanya saya nak tambah sikit lah. Tadi saya share 3 kesilapan yang ramai orang buat. Okay, saya nak tambah lagi 2 point yang saya nampak candidates hari ni datang tu buat. Okay, sebelum tu saya nampak ada soalan daripada sahabat kita Angah. Kak Angah, apa khabar Angah? Senang awak sihat Angah, okay, macam mana nak elak gemuruh semasa interview? Okay, ini pun ramai orang rasa, kan. Bila gemuruh ni, dia gementar ni, kalau orang Kedah cakap ketak lutut. Ketak lutut masa nak interview lah, tiba sakit perut, tiba-tiba nak masuk tandas banyak kali, kan. macam perasaan, macam rasa macam pusing-pusing perut tu, kan. bila nak masuk bilik temuduga tu. Okay, so antara perkara Angah yang awak boleh buat, okay, tip yang biasalah saya buat dulu masa saya nak pergi ke temuduga. Sebelum masuk ke bilik temuduga tu, saya akan imagine yang saya datang ni untuk berjumpa dengan kawan. Okay, saya nak masuk bilik temuduga ni, ibarat saya masuk ke kedai mamak. Okay. So bila saya ada mindset sebegitu, saya akan hilang dah perasaan nervous tu. Saya akan menjadi calm, saya akan menjadi macam lebih tenang. Dan bila kita nampak panel temuduga tu, biasanya kalau pergi temuduga yang untuk jawatan yang agak besar sikit ataupun yang biasa ni, biasanya minimum dia ada dua panel, 2 orang panel temuduga. Mungkin seorang HR dan seorang lagi hiring manager, anda punya HOD. Jangan rasa takut. So, bila anda pandang mereka, anda anggaplah pandang tu semua tu kawan baik anda. Okay, so bila duduk beri senyuman, selesakan diri, walaupun dalam hati anda tu anda rasa tak selesa, tapi jangan terlalu tujuk sangat. Duduk, relax, senyum. Okay, senyum, kemudian imagine depan ni anda punya kawan. Okay, so bila anda rasa begitu, anda punya mindset ni, kan, anda punya kepala otak ni, kepala otak anda punya dalam fikiran anda ni, dia automatic, dia akan proses tu, dia akan buatkan anda punya perasaan ni lebih rasa tenang. Kalau anda tak percaya, cuba buat, kan. Bila kita takut,
perasaan takut tu datang sebab kita punya mindset ni, kita terlalu fikirkan apa aku nak jawab, apa soalan yang dia nak tanya. Nak matilah aku kerja soalan-soalan yang pelik, habislah aku, macam mana nak jawab, kan? Itu perasaan tu, pemikiran tu akan menyebabkan anda nervous, anda takut nak jawab soalan. So jangan terlalu fikirkan begitu. Dia fikirkan itu kawan anda, itu kawan baik anda lama tak jumpa dia, so anda nak express ataupun nak cerita apa yang anda buat selama ini kepada dia. Itu akan menyebabkan anda akan lebih tenang untuk hadiri temu duga. Okay, Angah? Boleh tak? Itu antara tips lah yang saya boleh share pada malam ni. Okay, Angah? Cuba. Yang penting awak punya mindset tu kena hilangkan nervous tu. Okay. Strawberry puff. Encik, kalau kita tak tahu jawab soalan interviewer, nak jawab apa? Kalau tak tahu strawberry puff, lebih baik awak berterus terang sahaja. Jangan jangan cuba nak pusing-pusing cerita. Jangan cuba nak macam cuba jawab juga. Okey. Kalau kita jawapan tu betul, tak apa. Biasanya kalau kita tak tahu ni, kita tend to tembak. Kita akan lebih untuk tembak jawapan dia. Bila kita tembak jawapan ni lah yang menyebabkan peluang kita untuk dapat tu hilang. Sebab interviewer ni, dia tahu jawapan dia, so dia saja nak test anda dengan soalan tu. Okay? So kalau awak ada dalam situasi awak tak tahu jawapan tu, awak bercakap kat dia, maaf tuan, maaf puan, if you for now I don't have the answer. Okay, if you give me some time, I will have a look, I will Google the answer, then I will answer you back. Okay, dan minta dia berikan masa untuk anda check jawapan tu dan get back kat dia. Okay, itu yang terbaik lah, kan tadi anda dah call dia, anda dah ada nombor dia, anda dah ada email dia, so nanti bila dah ada jawapan, terus contact dia. Boleh beri jawapan kat dia. So masa itulah peluang anda untuk cucuk lagi, untuk bagi dia impress dengan anda. Okay, so strawberry puff. So next time bila ada jawapan, ada soalan awak tak tahu jawapan dia, berterus terang lebih baik daripada awak cuba nak jawab juga walaupun awak tak tahu jawapan dia. Okay, pernah saya faham. Sebab biasalah kan, kita punya candidates ni, tak semua jawapan kita tahu. Itu biasa, kan? So jangan menampakkan anda ni cuba hendak menyembunyikan, kan? Lebih baik kalau tak tahu, lebih baik berterus terang kepada panel temu duga tu. Okay, so strawberry puff boleh Okay, yang lain ada tak soalan nak tanya? Okay, daripada 9 orang yang sedang menonton malam ni, ada tak nak tanya soalan? Okay, terima kasih kepada anda yang sudi menonton live saya pada malam ni sejak pukul 9 tadi. Okay, saya appreciate masa yang anda laburkan pada saya malam ni, kan? Sebab masa tu mas, kan? So anda dah laburkan masa anda kepada saya dengan tonton saya bebel malam ni, live saya malam ni. Saya appreciate masa yang anda laburkan kepada saya. Terima kasih. Okay, ada tak soalan tanya? Okay, sementara anda nak tanya soalan, saya nak tambah lagi. Okay, tadi kan saya dah share 3 poin, kan? 3 poin ini poin berkaitan dengan kesilapan bila hari temu duga. Poin yang pertama, image kurang profesional. Poin yang kedua, terlebih ramah dan santai. Poin yang ketiga, berlagak semasa interview. Saya nak tambah lagi, mungkin lagi 2 lah, kan? 2 yang saya rasa saya nak share malam ni pada anda. Sebab saya dah tak boleh dah. Sebab saya tadi dalam sesi temu duga ni, saya nampak geram sangat. Betul-betul geram nak tegur kandidat yang datang tu, kan? Sebab nampak ketara sangat. Dia apa, buat kesilapan tu. Okey, satu kesilapan satu poin yang saya nak anda cuba jangan buat.
Syarat anda tak buat. Okey, syarat anda tak buat, iaitu merayu. Okey, merayu. In English apa sorry, tak tahu English, tapi dalam bahasa Melayu dia merayu. Okey, merayu ni maksud saya adalah saya faham mungkin anda sangat-sangat perlukan kerja ni, sebab anda mungkin dah lama tak kerja. Mungkin inilah bidang pekerjaan yang menjadi impian anda semasa datang berniaga. Puan Azrin, begging. Jangan begging, merayu. Jangan begging ataupun merayu bila dalam sesi temu duga ni. Kita ni sebagai seorang kandidat, kita kena ada harga diri. Kita kena ada our pride tu jaga. Kita punya pride, pride maruah kita kena jaga. Okey. Bila kita merayu, tolong tuan, saya sangat-sangat perlukan kerja ni. Saya sangat-sangat perlukan jawatan ini, sebab saya dah lama tak kerja. Kan, jangan begitu. Jangan buat macam tu. Sebab bila anda buat begitu, tahukah anda, itulah peluang untuk majikan ni nak ketuk anda. Peluang dia nak potong anda. Kalau Zarin, tak apa Zarin, no problem. Okey, balik lagi pada point merayu. Jangan merayu sebab bila anda merayu, inilah chances untuk majikan ni untuk potong anda. Okey, kalau potong ni maksud dia, kalau sepada jawatan ni gaji dia 4,000, tapi sebagai anda merayu kat dia kan, budak ni bagi gaji 2,000 cukup lah. Dia nak kerja, bagi dia kerja, bagi 2,000 kan. So bila anda merayu macam tu, dia tend untuk tekan anda. So anda takkan kisah dia nak bagi gaji berapa pun, dia nak suruh anda kerja on weekend pun kan. Itu peluang untuk dia, sebab dia nampak anda ni betul-betul perlukan, anda betul-betul terdesak kan. Itu jangan tunjukkan anda sebegitu sangat. Walaupun saya faham anda memang perlukan kerja tu, anda betul-betul mengharapkan kerja tu, tapi jangan terlalu tunjuk sangat yang anda nak. Okey, anda kena ada macam barrier. Dia macam satu jarak. Ada macam jaga ada punya pride sikit. Okey? Next time dengan Melayu, sebab saya pernah jumpa seorang kandidat ni. Saya faham dia nak betul nak kerja sangat, tapi saya tak boleh. Dia macam merayu sangat kan. Saya faham kalau dia merayu tu, kalau saya bagi kerja tu, dia memang tak boleh buat, sebab dia skill tak ada, dia punya pengalaman tak ada, dia punya pengetahuan pun tak ada. So kalau saya bagi juga, dia tak boleh perform pun kan. So itu kalau itu saya lah. Tapi kalau orang lain, dia akan ambil kesempatan tu untuk tekan pekerja ni dengan macam-macam lah, dengan bagi gaji rendah, dengan bagi kerja tak apa-apa. Okay, so tolong jangan merayu semasa temu duga, walaupun itulah kerja yang anda betul nak sangat. Okay, betul. Zarin, okay, jangan push. Okay, jangan push sangat, jangan macam lalu nak sangat. Okay, betul. Contohnya pergi kerja, pergi apply kerja, pergi interview dengan Petronas kan. Bukan senang dapat interview dengan Petronas. So ramai yang begitulah yang terjadi. Yang lah saya no comment, tapi jangan tolonglah jangan buat begitu. Jangan nampak begitu terdesak sangat sampai merayu dengan majikan. Okay, right. Strawberry Puff, dia tak sampai tak nangis, tapi nampak sangatlah dia betul-betul macam desperate, macam terlalu merayu. Kalau orang lain, dia boleh ambil kesempatan. Dia boleh ambil kesempatan dan menyebabkan anda juga rugi. Dengan mungkin gaji anda dia offer rendah, lepas tu dia katakan anda dengan bagi kerja yang teruk kan. Dan itulah situasi yang saya tak nak anda buat macam tu. Okey? Boleh betul, kalau ada pendidikan, okey, don't seperti Puan Nur Azrin cakap, okey, jangan nampak dia terlalu desperate sangat. Betul. Kalau anda dapat desperate, nampak merayu,
First, mungkin dia potong gaji anda. Kemudian yang kedua, mungkin dia potong benefit. Dia potong OT lah, dia potong cuti lah, macam-macam dia boleh buat sebab dia majikan, kan? Okey. Right, pernah jadi ada saya jumpa pekerja tak dia bayar OT, pekerja kerja on weekend tak dapat OT satu, kemudian tak dapat cuti ganti satu, kan? Dia dah menekan pekerja, kan? So itu antara perkara yang to me not good, not good to buat dekat pekerja, kan? Dekat pekerja yang semua orang nak kerja, semua orang nak kerja untuk duit, untuk sara keluarga, kan? Dan ada setengah majikan ni dia cuba nak ambil kesempatan ni, to me it's not good lah. Okay, so elakkan anda merayu kepada majikan yang sebegitu, yang boleh effect kepada anda punya career, anda punya kehidupan selepas itu. Okay, alright, itu poin yang pertama yang saya nak tambah, iaitu jangan merayu di hadapan majikan. Okay, poin yang kedua mengenai bahasa. Okay, bahasa Inggeris. Okay, bahasa Inggeris. Saya faham mungkin setengah anda ni mungkin lemah dalam bahasa Inggeris. Okay, but semasa interview tu, tolonglah gunakan bahasa Inggeris. Kalau dia soal dalam bahasa Inggeris, jangan bila interviewer ni tanya dalam English, anda reply in Malay, kan? It's not good, kan? Anda kena selalu menjawab mengikut bahasa yang diberikan oleh majikan. Okay, kalau interviewer tu tanya anda dalam English, anda kena reply English. Kalau dia tanya dalam Melayu, anda kena reply Melayu. Jangan campur-campur bahasa, jangan rojakkan bahasa tu. Broken tak apa, macam grammar, bintang bukang tu tak apa, tak ada masalah. Sebab kalau anda tengok Mak Saleh pun, mereka cakap pun bukan ikut grammar pun, tergabur juga, kan? Janji orang yang anda cakap tu faham, dan anda faham, tu cukup. So buat apa nak takut, buat apa nak risau, nak cakap bahasa Inggeris tu, kan? So tu bagi to me, kalau walaupun anda tak fasih bahasa Inggeris, cuba cakap bahasa Inggeris semasa interview. Kalau ditanya dalam bahasa Inggeris, jangan cakap berlawanan bahasa daripada majikan. Itu poin yang saya nak tambah pada malam ni. Dua poin yang saya tambah dalam apa yang saya nak share malam ni, iaitu first, dengan merayu. Yang kedua, tetapkan bahasa anda, bahasa Inggeris tu. Tolonglah improve. Kalau anda kurang mahir, kalau ditanya dalam masa interview tu, cuba cakap. Jangan takut, jangan terus hilang. Sebab saya pernah dulu saya pernah interview seorang ni, dia tak tahu, dia mungkin lemah dalam bahasa Inggeris. Bila kita tanya bahasa Inggeris dia, terus maaf tuan, saya nak balik. Terus give up. Terus dia mengalah. Terus nak balik, dan menyebabkan dia tak dapat kerja tu, kan? So at least cubalah cakap bahasa Inggeris, walaupun broken, walaupun grammar tergabur, it's okay. Okay, it's okay, no problem. Alright, so ada tak soalan sebelum saya tamatkan sesi live malam ni? Ada soalan? Okay, sebelum saya tamatkan sesi live malam ni, last saya nak promote malam ni. Last saya nak promote pada anda, iaitu berkaitan dengan kelas yang akan saya buat pada 1 Januari ini. Okay, pada tahun baru, 1 Januari 2023, jam 10 pagi. Di mana dalam kelas ini saya akan fokus untuk bantu anda untuk dapat kerja pada tahun 2023. Sebab tahun 2023 ni, anda tahulah, ia adalah tahun yang mencabar, tahun yang orang cakap akan berlakunya kegawatan ekonomi, ekonomi recession. Okay, so antara perkara yang akan saya share kepada anda adalah, yang pertama adalah resume. Okay, resume ni anda kena make sure resume yang paling hebat. Sebab tu saya akan terangkan kepada anda apa sebenarnya yang majikan nak tengok dalam resume sebenarnya. Itu pertama. Kemudian saya akan review resume anda.
saya akan bantu untuk improve resume anda. Mungkin resume anda kurang dari segi maklumat pendidikan, maklumat dari segi pengalaman, maklumat dari segi pencapaian, kemahiran sebagainya. Saya akan bantu untuk olah anda punya resume itu mengikut apa yang anda nak, mengikut apa kerja yang anda nak cari. Kalau nak jadi engineer, saya akan olah resume anda sebagai seorang resume engineer. Kalau anda nak jadi seorang finance executive, saya akan olah resume anda sebagai seorang finance executive. Okay, itu yang akan saya buat. Saya akan bantu untuk improve resume anda. Okay, itu dalam sesi yang pertama. Kemudian dalam sesi yang kedua, dalam sesi temuduga, first kali saya akan buat sesi mock interview, di mana saya akan tanya anda beberapa soalan, okay, yang biasa ditanya semasa temuduga. Saya akan tanya in English and in Malay, dalam dua bahasa. So saya akan lihat macam mana anda jawab, dan saya akan bantu untuk improve jawapan anda. So nanti bila anda dah biasa dengan jawapan ini, so bila anda pergi ke temuduga yang sebenar, anda akan lebih rasa yakin nak jawab. Okay, biasanya itulah kelemahan kandidat yang saya nampak, kelemahan pencari kerja yang saya nampak. Mereka bukan tak pandai, tapi mereka tak tahu nak jawab dengan teratur dalam temuduga. Itu yang saya akan share kepada anda dalam yang sesi yang kedua ni. Selain daripada itu, saya juga janjikan kepada anda untuk terangkan kepada anda apa sebenarnya yang anda boleh buat untuk pikat hati interviewer ni, pikat hati hiring manager sebelum datang temuduga. Okay, tadi saya dah share satu point yang anda boleh buat untuk pikat hati majikan sebelum datang ke temuduga. Saya akan share lagi 8 point yang anda boleh buat untuk pikat hati majikan. Tadi saya dah share satu. Antaranya satu ni anda kena call dia sebelum datang temuduga. Itu point yang pertama. Ada lagi 8 point yang saya simpan dan akan saya share dalam kelas ini. Kelas pada hari Ahad ni, 1 Januari jam 10 pagi. Okey. Dan dalam sesi yang seterusnya mengenai profil di LinkedIn, okay, saya akan bantu untuk improve profil LinkedIn anda. Sebab saya tahu ramai yang tahu buat LinkedIn, tapi ramai yang tak tahu cara nak guna dia, cara penggunaan yang sebenar LinkedIn. Okay, tahu tak anda profil di LinkedIn ni, kalau anda buat betul-betul, kalau anda profil dia cantik, majikan tu akan nampak anda dan terus akan invite anda datang ke temuduga. Hanya dengan profil yang cantik saja, yang proper. Okay, so kepada anda yang nak daftar, pastikan anda daftar sekarang dengan klik link yang ada di bio Empire Kerjaya. Terus klik bio Empire Kerjaya dan klik link di situ dan daftar malam ni juga. Sebab kelas ni terhad hanya kepada 100 orang sahaja. Terus daftar sekarang dan jumpa hari Ahad ni, dan saya akan bantu anda untuk improve cara anda cari kerja. Jadi make sure daftar sekarang klik link di bio, terus daftar malam ni juga. Okay, alright, sudah ada soalan. Strawberry Puff, risaunya. Jangan risau Strawberry Puff. Yang penting awak kena tahulah macam mana nak improve awak punya pencapaian tu semasa temuduga. Okay, 9. Okay, di mana kelas? Okay, Zarin. Okay, kelas ini saya buat secara online. Kelas ni online sahaja. So anda tak perlu datang ke office saya. Ini kelas secara online. Saya buat menggunakan Zoom. Okay, Zoom meeting. So anda boleh duduk di rumah, anda buka ada punya internet, buka punya komputer, buka ada punya laptop handphone ke. Nanti saya akan bagi link Zoom untuk anda login dan masuk. Nanti saya akan share lah kepada yang daftar tu satu link khas untuk anda join dalam kelas Rahsia Kerjaya Berjaya. Okay, so kelas ni online, secara online. Anda tak perlu nak keluar, duduk di rumah, buka komputer, tengok. Okay, lebih mudah, lebih selesa untuk anda tonton. Dan kepada anda yang mungkin tak sempat nak join, saya akan bagikan satu link rakaman. Okay, link rakaman disediakan. Kelas ni saya akan rekod dan
pada anda yang tak sempat nak join pada pagi ni, mungkin anda boleh join, boleh tengok link rakaman. Okey, ada rakaman, jangan risau. Saya akan rekod dan nanti anda boleh tengok di YouTube. Link ini adalah link private, so hanya mereka yang ada link ni saja boleh tengok video ni. Okey, itu khas kepada anda yang mungkin tak sempat nak join pada 1 hari bulan. Tapi lebih baik anda join macam live lah, supaya anda boleh terus tanya soalan lagi direct kan. Tapi kalau tak sempat, anda boleh join tengok rakaman. Okey, alright, saya ada soalan daripada 9. Okey, My Virgo. Okey, kalau awak pergi ke profile Empire Kejaya, sekejap saya tunjuk sekejap. Okey, kalau awak pergi ke profile Empire Kejaya, okey, sini. Okey, kalau pergi ke profile Empire Kejaya, nanti awak nampak ini, link ini. Okey, link ini. Apa tak saya tunjuk ni? Okey, link. Okey. Kalian nampak di profile Empire Kejaya, profile TikTok anda nampak link ini. Klik link ni, nanti anda dibawakan ke laman web ini untuk anda mendaftar ke sesi pada 1 Januari ini. Okey. Klik link di bio, nanti anda kena dibawa ke laman web ini untuk anda daftar. Okey. Alright, 9. Sorry, 9. Tak sempat soalan awak. Okey, 9. Encik, boleh ke berhenti 24 jam without notice? With notice. Saya tak dapat offer letter dan tak sign any document. Okey. 9. Kalau awak tak diberi offer letter dan tak sign any document, okay, no problem. Memang awak boleh sign, awak boleh leave anytime. Kan, sebab itu salah majikan. Sebab majikan tu sepatutnya sepatutnya bagi awak offer letter semasa awak datang bekerja tu. Kalau dia tak bagi offer letter, kalau dia tak bagi any document to sign, dan awak boleh berhenti 24 jam, even without notice pun awak boleh berhenti, tak ada masalah. Sebab tak ada ikatan antara awak dengan dia. Okey, 9, faham okey. Angah takut juga indirectly kita nampak macam desperate sebab kita nak sangat kerja. Betul, saya faham apa Angah cakap tu. Tapi kita cuba control sikit, kita cuba jaga hati-hati bila kita bercakap tu, untuk tak menunjukkan kita ni terlalu desperate, terlalu terdesak untuk dapatkan kerja tu. Okey. Alright, Zamrin, Zarin dah jawab tadi, kelas online, Virgo, klik di link bio. Okey, Nuriani Jamaluddin, boleh tak work from home? Boleh, why not? Okey, why not? Boleh work from home, asalkan awak dapat kebenaran daripada majikan. Even untuk putang awak, Nuriani, saya ada kenal ramai kawan-kawan saya sekarang ni masih lagi bekerja dari rumah, masih lagi work from home, even selepas PKP pun kan. Sebab sekarang ni ada banyak company dia nak cut cost, dia nak kurangkan cost, dia beri peluang untuk dia punya pekerja duduk di rumah. Sebab bila majikan buat begini, dia dah jimat cost, tak payah nak sewa office. Sewa office dah berapa ribu kan nak bayar kan. So biar staff duduk di rumah, dia just monitor dari rumah apa staff dia buat. Boleh. Okay, memang ada lagi sekarang syarikat yang menawarkan work from home even selepas PKP. Okay, masih ada. Yang penting orang kena tengok keadaan lah. Ada juga company dia buat style hybrid. Okay, hybrid. 3 hari di rumah, 2 hari di office. Ada juga macam tu. Dia hybrid. Okay, no problem. Okay, again, right, last malam ni, kalau anda nak daftar ke kelas, ke seminar rahsia kerjaya berjaya, mohon anda klik link di bio dan daftar sekarang. Sebab ada banyak saya nak share kepada anda dalam kelas tersebut. Anda boleh lihat nanti selepas tamatnya sesi kelas tersebut, anda akan lebih rasa yakin untuk apply mana-mana kerja yang anda suka, yang anda menjadi minat anda selepas ini. Right. Okay, dah 10.30.
Okay, ada tak soalan terakhir yang anda nak tanya sebelum saya tamatkan sesi live saya pada malam ni? Ada tak last nak tanya? Okay, again saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi join live saya pada malam ni. So bagi anda yang belum kenal saya, nama saya adalah Megat Syafrizul. Saya adalah career consultant ataupun career coach untuk Empire Kerjaya, di mana saya dah bantu ramai kandidat, ramai pencari kerja untuk mencari kerja, improve mereka punya resume, improve cara mereka jawab soalan interview juga sejak tahun 2014 jadi 2014. So dah lama dah saya bantu ni, dah ramai dah saya bantu. Alhamdulillah ramai yang dah sekarang dah menjawat jawatan tinggi, dan alhamdulillah mereka ni tak lupa diri. Bila kadang mereka free, mereka call saya, ajak jumpa, ajak lepak kan, tu no problem. Dah jadi macam kawan-kawan. Okay, no problem. So nanti bila ada buat sama, anda dah dapat kerja, jangan lupa saya. Okay, saya call, nanti boleh jumpa di luar. Kita boleh lepak, minum-minum semua kan. Kita boleh berbincang pasal kerjaya. Okay. Okay, My Virgo, Tuan, kalau masa interview company janjikan jawatan lain, tapi bila offer dapat lain, nak ambil ke? Okay, dia macam ni, My Virgo, awak kena tanya diri awak. Okay, adakah jawatan yang dia offer tu menjadi minat awak? Kalau itu bukan minat awak, tak perlu accept. Tak perlu accept. Sebab company tu bila dia pusing ni, bila dah tukar cerita ni, itu menunjukkan company tu tak berapa stable. Okay, hati-hati dengan company begini. Kalau saya tak accept. Tak accept dengan dia buat perubahan dari segi jawatan tu. Okay, tapi awak kena tanya diri awak, adakah awak minat yang dia offer tu. Kalau tak minat, dengan accept. Tapi saya boleh dah siapkan, tak perlu accept company sebegitu, sebab dia ada tendency untuk ubah anytime dia punya position. Okay, alright. Okay, again terima kasih kepada anda yang sudi join live saya pada malam ini. Jangan lupa join semula malam esok. Ya betul Virgo, jangan accept. Tolong jangan accept. Tapi kalau awak dah ter-accept apa? Tak lagi, okay. Awak dah accept ke, My Virgo? Dah accept ke? Saya harap awak tak accept lagi. Okay, alright. So again, terima kasih kepada anda yang sudi join. Dah accept Alamak. Dah masuk kerja ke? Kalau accept dan dah masuk kerja, tak apa. Cuma apa yang saya boleh advise, hati-hati. Okay, hati-hati dengan tengok dia punya macam mana operation dia. Tengok kalau nampak macam suspicious, elok awak back off awal. Awak accept kan, awak cuan dulu. Join, tengok macam mana. Kalau okey, teruskan. Kalau tak okey, awak boleh undur diri. Tahun depan masuk kerja tak apa. Masuk dulu, tengok macam mana company tu. Kalau okey, no problem, teruskan. Sebab ada juga yang okey, bukan semua tak okey kan, ada juga yang okey. So no problem lah. Kalau awak dah accept, siap awak dah accept kan, awak masuk bekerja, tengok macam mana dia punya keadaan company tu. Okay, alright. Terima kasih semua kerana join, kerana sanggup luangkan masa malam ni ikuti live saya sejak pukul 9 malam tadi. So kepada anda yang nak daftar kelas Rahsia Kerjaya Berjaya, mohon pergi ke bio Empire Kerjaya dan terus klik link di situ untuk mendaftar malam ni juga. Sebab malam ni saya akan hadiah kepada anda satu e-book percuma yang anda boleh enjoy, dah boleh baca nanti. E-book ni saja bernilai RM49 saya bagi percuma kepada anda jika anda daftar malam ni. Okay, alright. So My Virgo, bagus, cuba dulu, nanti tengok, nanti update saya apa dia punya perkembangan. Okay, sentiasa ikuti live saya, nanti update adakah okey, adakah tak okey. Okay, alright, jumpa lagi dalam live saya pada mungkin malam esok jam 8.30 malam. So jangan lupa, kami di Empire Kerjaya live 3 kali sehari
pukul 11 pagi, pukul 3 petang dan pukul 11 malam. Saya sesi pada malam. Pada pagi tu staff saya akan buat, dan petang tu saya punya staff akan buat. Saya akan buat malam. Angah, kalau dia plan jawatan lain in order so belajar dari bawah, in meantime dia akan coach jawatan interview. Kejap. Okey, ada soalan yang menarik. Alang, Encik, bagi yang OKU kena beritahu sebelum di interview atau semasa interview? Okey, bagi yang OKU, awak boleh inform sebelum di interview. Okey, sebab tu saya minta tadi anda hubungi majikan tu, hubungi hiring manager sebelum awak datang ke temu duga. Awak boleh berkenalan dengan dia, awak boleh explain apa tentang diri awak, awak boleh tanya dia apa dia expectation untuk sebelum datang temu duga, bukan pada hari temu duga, sebelum datang interview. So Alang, awak boleh berterus terang, boleh inform majikan tu sebelum datang ke temu duga. Okey, Angah, kalau dia plan jawatan lain in order suruh belajar dari bawah, in meantime dia akan coach jawatan interview. Okey, so maksud awak dia bagi jawatan lain, kemudian dia akan guide awak untuk dapat jawatan tu. So kalau dia boleh janji begitu, ada black and white semua, why not? Awak boleh cuba. Itu mungkin cara majikan tu untuk ajar dia punya staff, kan? Itu tak ada masalah. As long awak ada black and white, dia janjikan sebegitu. Dia bagi awak jawatan lain, dan jawatan ini dia akan guide awak untuk dapat. Itu no problem. Itu bagus. Itu majikan tu bos yang bagus, sebab dia ada keinginan untuk bantu pekerja. Itu memang patut awak join. Okey, yang penting awak ada black and white, ada bukti dia janjikan sebegitu. Okey, right. Okey, Alang. Okey, kiranya kalau dah dapat tarikh interview tu, kita call HR tu beritahu betul Alang, awak dah dapat kan, awak dah lock, awak dah bagi tahu dia dapat sesi interview ni. So awak boleh explain lah. Encik, maaf tuan, saya nak explain saya punya keadaan macam ni, bla bla bla, kan. Itu no problem. So awak kena bincang lah sebelum datang ketemu duga. Okay, biasanya HR ni dia boleh faham. Tu dia boleh accommodate, dia boleh bertolak ansur lah, macam tu. Okay, soalan good luck. Nanti awak datang ke temu duga. Okay, tahniah Alang, dapat temu duga. So kepada anda yang belum lagi follow kami di Empire Raya, saya harapkan anda follow sekarang, sebab ada banyak sebenarnya yang kami share setiap hari, khas untuk membantu semua pencari kerja di Malaysia ni. Okay, sama-sama Alang. Okay, good luck. Okay, yang lain cukup malam ni. Jumpa pada malam esok. Anda yang terbaik. Assalamualaikum.